Selain perigi, kita akan tunjukkan beberapa tempat menarik. Assalamualaikum, kembali lagi di Semuta Guide Channel. Pada kali ini kita akan mencari sebuah perigi yang ramai orang tak tahu pernah digunakan oleh seorang ulama terkenal dari negeri Kelantan, iaitu Tok Kenali. Ini adalah episod untuk #historism dan juga pelancongan yang bercorak Islam di negeri Kelantan. Jom kita cari perigi Tok Kenali yang bakal menjadi sebuah tempat menarik pelancongan baharu di Kelantan. Kita dah sampai di telaga ataupun perigi Tok Kenali. So, jom kita tengok apa yang ada dan kita akan berjumpa dengan penjaga perigi Tok Kenali dan juga seorang imam yang tahu sedikit pasal perigi Tok Kenali. Jom.
dapat mengerjakan sembahyang asar secara berjamaah di tapak warisan ulama Nusantara, yaitu Telaga Tok Kenali. Jadi di sinilah tempat Tok Kenali selalu datang untuk berdakwah secara santai kepada penduduk tempatan. Di zaman beliau pernah, bagaimana yang diceritakan oleh penduduk tempatan, Tok Kenali ditanya oleh masyarakat setempat. Setelah diberitahu, Tok Kenali pernah datang ke rumah seorang yang dikira fasik masa tu, pelagaya, tok semaya dan macam-macam lah. Tiba-tiba apabila dijemput, Tok Kenali pergi juga rumah seorang yang berada di kampung sebelah ni. Apabila ditanya, apa Tok Guru pergi, sedangkan dia tu fasik. Lalu Tok Kenali menjawab, harapan orang kita jangan sia-siakan. Maknanya jelas di sini dakwah Tok Kenali begitu lembut sekali. Harapan orang kita kena laksanakan semampu yang boleh. Kalau tak mampu itu tak kira dah. Kalau kita mampu, kita buat. Jadi penduduk tempatan mengambil pengajaran bahawa dalam dakwah ni kita jangan terlampau keras. Kita tengok orang lah, kita tahu dah dia fasik, kemudian kita lontarkan ucapan yang bukan-bukan, ataupun kita tidak menerima undangan dia liar, dia tak akan balik, tak akan jadi baik. Jadi orang tu setelah Tok Kenali datang, berubah menjadi seorang yang baik. Jadi antara kenangan Tok Kenali ketika Tok Kenali datang ke tempat ini lebih kurang tahun 1918. Zaman tu pandemik juga. Apa nama pandemik? Flu apa dah? Spanish flu. Masa Spanish flu. pada zaman sekarang ni COVID-19 100 tahun sekali. Jadi kita mengenang balik lah suasana zaman Tok Kenali dan suasana kita sekarang ni. Masyarakat diuji peringkat ke peringkat. Kerana disebut awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain summa la yatubuna wa lahum yazakkarun. Jadi daripada ayat tu kita boleh faham ujian itu diuji, manusia diuji setahun 2 kali ataupun sekali, tapi dalam bentuk masyarakat umum 100 tahun sekali, melibatkan seluruh dunia. Adapun melibatkan kita seorang, kadang-kadang satu kali, kadang 2 kali, kita sakit, kita demam, paling kurang rasa gelisah dan tak selesa dalam hidup, sekali 2 kali tiada lah, sebagai ujian daripada Allah. Jadi tempat ini begitu selesa dengan kicauan burung-burung. Zaman dulu di sini tempat berkumpulnya masyarakat Melayu untuk tujuan-tujuan tadilah. Ada yang datang sini nak cari barang-barang yang sampai dari Patah Senok, daripada Patah Senok. Ada yang nak bertemu kawan, ada yang macam-macam lah. Kerana disebut oleh Ibnul Munkadir, bertemu kawan itu menjadi kegembiraan kepadanya. Masa suka jumpa saya sayang, lama tak jumpa. Jadi tempat ini merupakan tempat yang bersejarah, dan Persatuan Imam Kelantan mengambil inisiatif untuk memajukan tempat ini. Bukan dalam bentuk nak memujakan telaga, bukan, tapi dalam bentuk nak beri kesedaran kepada masyarakat tentang dakwah Tok Kenali, dakwah santai Tok Kenali, serta masyarakat boleh belajar cara-cara Tok Kenali berdakwah. Kerana dakwah itu pelbagai, banyak jenis. Di sini di depan ni insya-Allah satu masa nanti kita akan buat tunjukkan event 4x4. Mungkin tengoklah, ada kebenaran daripada pihak kerajaan, kita akan start buat.
Maknanya di sini bukan setakat telaga saja yang menjadi tempat tarikan. Di sini juga sebagai tempat sukan rekreasi, termasuk Bromo Perahu pun boleh juga depan tu. Perahu. Jadi sesuai lah tempat ni dijadikan sebagai tempat tarikan pelancong, salah satu daripada tarikan pelancong di negeri Kelantan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain perigi, kita akan tunjukkan beberapa tempat menarik. Ada tempat menarik di sini. Dia panggil apa ni? Ya? Bingkai sebelah atas ni. Oh, ni bingkai. Ni bingkai asal. Ni bingkai asal sebelah atas. Ni. Masih kukuh lagi ni. Yang berusia lebih 100 tahun. Tak? Ya. Oh, ni masih kukuh lagi. Yang ni asal. Yang tu yang barulah. Okey. Mari kita tengok. Ada lagi tempat yang menarik. Bersama-sama kita ni adalah Pak Muk. Pak Muk dia ni adalah penduduk tempatan dan juga penjaga di Perigi Tok Kenali ni. Tempat gapo ni Pak Muk? Cerita sikit. Ni tempat burung mandi. Oh, jadi kolai, jadi suka kolai lah. Jadi suka kolai burung mandi. Kalau pergi kemarau molek, burung mari mandi semua sini. Ramah burung mandi. Lah ni pun ada lagi. Ada lagi. Jadi air lah ni tak kering-kering. Oh, marah gitu. dengan lagu ni air. Oh ni. Jadi macam ni air. Dia Ambil obat air dia. Tempat burung mandi ni. tempat burung. Ni benda ni bukan kata itu kayu ni. Oh, dia kayu Dia ni. boleh hidup ni. Hidup. Oh. Ni bukan kata baru ni, baru lama dah ni. Oh gitu. Kayu. Dia rasa beratus tahun kot lah ni. Mungkin ni tak siapa Mungkin ni tapi dah. mungkin ni tak apa pun. Pokok dia ni. Oh. Ni pokok dia. Oh, dia anak jadi anak ni. Pokok gapo ni? Ni kalau penonton tahu ni boleh bagi tahulah nama pokok apa ni. Kita pun tak tahu nama. Mungkin berkaitan dengan tempat apa panggil tempat pokok kolam mandi. Kolam mandi untuk burung. Rekreasi burung. So kalau musim kemarau ni boleh nampak lah. Boleh nampak burung-burung mandi. Oh, menarik lah. Ni first time jumpa ni pada tu hari mari. Dia ni nampak. So kalau kebetulan tu boleh jumpa ni tak? Boleh jumpa. Oh, okey. Ada tengah boleh. Oh, ni first time tengok ni. Salah satu daripada tempat menarik di sini ialah tempat burung mandi. Jadi kalau kita tengok di sini tak ada batang, tapi batang dia pergi menghala ke sini. Oh, menghala sini pula. Maknanya salah satu daripada rahmat Allah kepada binatang. Ya. Kerana kebangkitan Nabi sendiri itu untuk membawa rahmat. Itu juga dakwah para ulama membawa rahmat. Jadi di samping memberi rahmat kepada manusia, binatang juga mendapat sedikit sebanyak rahmat, termasuk boleh mandi tempat ni walaupun batang sudah tak ada. Batang sudah tak ada. Dah mati tapi dah kata. dia tumpang di sini. Tapi belum mati saja ni. Hidup lagi dia. Dia boleh Masih hidup lagi. Ini satu daripada tempat bersejarah di dalam kawasan ni. Alhamdulillah, kita jumpa satu lagi tempat menarik. So, kita tengok gapo lagi dekat sini ada. Jom kita tengok. Ada satu lagi yang menarik di sini adalah pokok beluru. Kalau tengok di sini, ini bukan petai ya. Ada orang kata petai gergasi lah, apalah kan. Ini adalah buah beluru yang muda. Yang ada di sekitar ni. Dan kalau kita tengok kawasan ni, dia pokok beluru ni memang banyak manfaat lah. Banyak faedah. Terutama sekali akar kulit-kulit kayu dia lah. Kalau tengok kulit kayu dia berbentuk macam ular gitu. Macam ular kan. So kalau kulit kayu dia ni boleh buat shampoo. Kalau zaman dulu orang guna kulit kayu beluru untuk membuat shampoo. Dan juga akar-akar dia dulu, kalau zaman saya kecil-kecil dulu, kita main Tarzan. Main Tarzan tu. Sedap ni main Tarzan ni, seronok. Habis sekarang tak boleh dah tua dah. Kalau zaman budak-budak tu dia suka, orang kata, orang Kelantan kata apa? Non-day, main Tarzan. Tu dia. Kita sikit dah pasal pokok beluru ada di kawasan. Pokok beluru ni masa lebih kurang 30 tahun boleh lah umur dia 30 tahun. 30 tahun.
Lepas tu macam Blora ni banyaklah orang ambil macam buat apa, buat belima. Oh, belima. Macam dulu-dulu kan buat belima kan macam silak. Belima silak apa orang mandi, buat belima pala apa. Lepas tu macam orang dulu kalau gebel ilmu pun dia buat itu juga ni, dia mandi. Jadi Blora ni sini hok besar lagi. Besar. Jadi kita taruh apa untuk buat untuk orang tahu ini pun Blora. Banyak kali ni orang tak tahu Blora ni gapo dia. Okey, Blora gapo dah. Orang ni gapo tak tahu. Kenapa ni ada? Tu buah dia. Buah dia lah ni. Buah Blora. Buah dia ni boleh orang ubat pula ni. Buat ubat ni? Ubat gapo? Ubat ni ubat sakit pinggang gapo dia belah ada butir dalam rebus. Buat air ngak. Oh, dia kena rebus. Rebus. Yang kita pecah ada butir dalam. Ada isi dalam. Itu dia rebus. Oh, gitu. Jadi benda ni banyak lah orang ambil lah. Banyak kegunaan dah. Banyak kegunaan. Pokok Blora ni. Tebuk main, kalau tengok ada boleh main yoyo pun ada ni. Ya. Ikat dengan tali dah budak-budak dulu. Okey. Ada pokok Blora di sini. So itulah. Okey, terima kasih Pak Muda. Semua target di sini adalah Tuan Haji Nik Zulkifli, seorang penduduk asal di kampung Kubang Krian ni lah. Kubang Pasir Tomboh. Kedah Buruk. Kedah Buruk Pasir Tomboh. Merupakan salah seorang penduduk asal jugalah di Kubang Krian, yang juga naib yang dipertua Persatuan Imam Negeri Kelantan lah. Jadi Ustaz Zul akan cerita sedikit pasal perigi Tok Kenali ni. Bila dijumpai dan apakah apakah yang ada di sekitar ni lah, kawasan perigi Tok Kenali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tuan-tuan saksikan, ini adalah merupakan perigi ataupun telaga Tok Kenali. Pada asalnya telaga ini telah hilang di permukaan tanah puluhan tahun yang lalu, tapi alhamdulillah pada tahun 2020, awal tahun 2020, Persatuan Imam Kelantan mengambil inisiatif untuk gali balik telaga asal. Didapati jumpa bawah sekali tu yang asal, telaga Tok Kenali. Oh, yang ni bukan yang asal. Ini bukan asal. Yang asal tu bawah sekali. Boleh tengok. Yang tu yang asal. Mana yang lapisan yang keberapa asal? Dua. Yang bawah sekali. Dua. Oh, yang bawah sekali tu adalah yang tepi. yang tepi tu. Yang tepi besar. Yang besar tu adalah yang asal lah. Okey. So telah dijumpai ya. Oh, ada satu lagi. Bingkai dia. Oh, bingkai hak asal. Oh. Okey. So boleh cerita sedikit lah, pada zaman dahulu ni tempat gapo sini dia panggil? Sebenarnya telaga ni kita tak tahu tarikh asal digali dan dibina. Kerana Tok Kenali mari itu telaga ni dah ada, bukan digali oleh Tok Kenali. Jadi Tok Kenali mari itu sambung telaga yang sedia ada. Jadi kita tak tahulah tarikh asal bila digali, mungkin 150, mungkin kalau kita tak tahu, yang itu tak ada berita yang sahih. Jadi secara kebetulannya datuk saya, moyang saya, Umat nama dia, dialah yang selalu berkhidmat pada Tok Kenali ketika Tok Kenali berkunjung di tempat ni. Di sebelah sana ada satu wakaf tempat Tok Kenali mengajar. Kita solat lagi. Tempat kita solat. Tempat Tok Kenali beri nasihat pada orang kampung. Tempat Tok Kenali makan nasi sama-sama dengan penduduk di sini. Oh, sebut tempat ni memang cantik lah. Kata dengan tepi sungai, belakang kita ni ada sungai Pasir Tomboh, dan sekitar ni merupakan tempat untuk relax lah, untuk santai. Katanya almarhum Tok Kenali atau nama sebenar Tuan Haji Muhammad Yusof bin Ahmad, tempat dia santai, orang kata relax lah. Kalau zaman sekarang dipanggil relax lah di sini, betul tak? Dan dikatakan juga kawasan ni juga kawasan tempat persinggahan perahu-perahu tak? Ya, masa dulu. Sebab itulah kita dalam banyak-banyak perancangan Persatuan Imam Kelantan untuk mengadakan sukan rakyat, sukan perahu di tempat ni, mengenang balik sejarah silam. Dalam banyak perancangan kita akan adakan di sini event 4x4. Oh, 4x4.
tempat di sini motorsport. sebagai gaya tarikan. Karena di tempat ini kita lihat bukan telaga saja. Selain daripada telaga, kita boleh manfaatkan tempat ini sebagai tempat antara salah satu daripada destinasi pelancongan negeri Kelantan. Di samping itu kita lihat bagaimana sejarah negeri Kelantan itu mesti kita pertahankan, mesti kita kekalkan. Kita kena jagalah tempat-tempat seperti ini, bukan atas dasar memuja telaga, bukan, itu jauh sama sekali, tapi atas dasar ilmu, atas dasar kita boleh mengambil pengajaran daripada apa yang dibuat oleh ulama-ulama Islam dalam memajukan masyarakat. So tempat ni bakal jadikan sebagai pusat rekreasi dan pusat pelancongan, insya-Allah dah. InsyaAllah. So kalau nak datang ke Kota Baru Kelantan, dekat ke Kelantan, bolehlah singgah di Perigi Tok Kenali ni, kawasan Perigi Tok Kenali ataupun Telaga Tok Kenali. Di mana lokasi sebenarnya? Kampung ke apa? Sini disebut Kedai Buruk. Kedai Buruk Ataupun bahasa sekarang ni Pasar Lama. Pasar Lama. Kat luar tu ada Pasar Lama Pasar tak? Tumbuh. Pasir Lama, Pasir Tumbuh. Pasar Lama. So boleh datang ke sini. Sikit lagi akan jadikan sebagai pusat pelancongan lah, tempat rekreasi, tempat riadah. Lebih kurang berapa muk sini? 10 km Kota Baru. Daripada Kota Baru lebih kurang 10 km. Lebih kurang, dan dari Kubangan lebih kurang 4 km lah daripada pekan ataupun bandar Kubang Kerian, bandar Diraja. Tu dia. So itulah sebuah sedikit berkenaan dengan Telaga Tok Kenali yang dijumpai pada tahun lepas. Tak? Baru lagi 2020. tahun 2020 semasa pandemik. So mungkin kata satu rezeki lah, rezeki pada tahun lepas pandemik jumpa telaga ni. Boleh jadikan sebagai pusat rekreasi, insya-Allah lepas ni. So kalau nak mari ke Kelantan, jangan lupa singgah, dan kita boleh tengok kawasan sekitar, dan juga yalah tempat solat pun ada. Ni baru lagi kan. Baru lagi, sikit lagi mungkin akan bertambah cantik lah, insya-Allah. Okay. Saya jemput Setiausaha Persatuan Imam Kelantan lah untuk memberi sedikit sebanyak penjelasan termasuk perancangan untuk masa silakan. Depan di tempat ini. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pihak Semuta Guide. Dan terima kasih Al-Fadhil Ustaz Naib yang dipertua, yang juga pengarah pusat interaksi dan pelancongan ilmu. Kita jadikan ini sebagai satu produk pelancongan untuk negeri Kelantan sebagai pelancongan ilmu dan warisan ulama. Kalau di Fatani terkenal dengan Telaga Syekh Daud Al-Fatani. Apa kurangnya di Kelantan, di Malaysia kita ini, kita ada tokoh yang tidak asing kepada masyarakat, iaitu Tok Kenali. Jadi kita nak bukan sahaja Tok Kenali, tetapi cucu cicitnya juga dikenali dan warisannya dikenali, sehingga kita semua menemui Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita majukan tempat ini juga sebagai membantu hasrat kerajaan, hasrat pihak-pihak berwajib, dan insya-Allah di sini kita menyediakan kemudahan-kemudahan untuk santai, dan biasanya ada satu keluarga, dua keluarga mari berkelah di sini, dan anak-anak boleh mandi, ibu ayah boleh mandi, kerana kita sediakan kemudahan-kemudahan untuk mandi. Itu saja. Itulah kawasan hebat lah, dengan kawasan ni yang bakal dijadikan pusat rekreasi ilmu. Untuk Baloma juga di Kelantan ni terdapat ramai ulama dan tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang ada, seperti Tok Seleha dan juga almarhum Tok Kenali. Dan mereka ini telah menyebarkan ajaran Islam bukan sahaja di Malaysia, tetapi di seluruh pelosok Nusantara, termasuk di Patani, di Indonesia dan juga di Singapura lah. So tempat ini bakal dijadikan sebagai ikon pelancongan utama untuk
apa dipanggil pelancongan kerohanian Islam di Kelantan. Okay, dan warisan ulama lah. Dan warisan ulama. Okey. So itulah saja kita pada kali ini. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Rosdi. Ustaz Rosdi. Setiausaha Persatuan Imam Kelantan yang telah membantu memberi apa sedikit cerita pasal tempat ni, insya-Allah. So jangan lupa yang berada di luar sana, kalau nak datang ke Kelantan boleh singgah di sini. Okey. So jumpa lagi lain masa dan ketika. #Histourism. Dan juga kita akan majukan pelancongan di negeri Kelantan, terutama sekali tempat ini, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.